Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. C. Penjelasan tentang penyelewengan yang dilakukan ulama-ulama ahli kitab. Jadi sebahagian daripada isi yang terkandung dalam kitab Al-Quran ini adalah merupakan penjelasan penyelewengan yang dilakukan oleh ulama ahli kitab. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Taurat dan Injil dan diperintahkan kepada ulama-ulama mereka Yahudi dan Nasrani jaga betul-betul. Khuzu biquwwatin, khuzuha biquwwah. Allah Taala kata pegang dengan teguh, jaga, pelihara. Dalam pelajaran yang lepas kita telah sebut Quran Allah Ta'ala jaga. Adapun kitab samawi yang lain disuruh penganutnya jaga. Tiba-tiba orang Yahudi ini dia tukar, dia pindah, dia ubah hukum hakam, kalam-kalam Allah Ta'ala, firman-firman Allah, termasuklah sifat-sifat kenabian yang disebut lantaran ini semua dia tukar. Jadi Al-Quran menjelaskan kedudukan tersebut, membongkarkan penyelewengan dan penipuan ulama-ulama Yahudi dan juga Nasrani. Okey, terus Al-Quran menjelaskan tentang ulama-ulama ahli kitab terdahulu yang menyelewengkan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi mereka. Mereka mentakwilkan kitab itu kepada maksud yang bukan maksudnya yang sebenar, melupakan ayat yang telah mereka hafal, mencampur perkara yang bukan daripada agama ke dalam agama, dan mengubah hukum halal dan haram menurut kemahuan hawa nafsu mereka. Jadi di antara mereka ubah apa dia? Allah Ta'ala kata qulu hattatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Hattatun mereka tukar kepada hintah. Hintah apa dia kita sebut hari tu? Gandum. Hattatun maknanya kami minta ampun. Jadi kalau minta ampun menunjukkan ada dosa, ada salah. Kami tak ada dosa dengan Allah. Allah sebut hintah maknanya gandum, suruh makan. Bukan suruh minta ampun. Ini di antara bentuk-bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh ulama ahli kitab. Dan begitu juga tentang hukum halal haram. Hukum halal haram diubah, dipindah. Termasuklah hukum hakam yang berkaitan dengan masalah rejam yang kita cerita hari itu kan. Rasulullah kata okey, kau tak nak ikut Quran kan, nak ikut undang-undang peraturan yang ada dalam agama kamu. Dia tak nak ikut undang-undang yang ada dalam Taurat. Dalam Taurat ni ada tak hukum yang berkaitan dengan rejam? Lepas tu orang Yahudi ni bila Rasulullah suruh baca, dia tutup ayat berkaitan dengan rejam. Sebahagiannya dia pindah, sebahagiannya disembunyikan, dia sorok. Kebetulan dalam majlis itu ada seorang bekas ahli kitab, Abdullah bin Salam, yang telah beriman kepada Allah. Abdullah bin Salam kata, cuba kamu angkat tangan. Angkat tangan, ada yang rejam tu. Bagi orang berzina direjam di dalam Taurat. Rasulullah tak laksanakan. Jadi dia mau ubah, pindah terlalu banyak lah. Sebab itu nak cari keaslian kitab Taurat Injil ni dah banyak berubah, tak akan jumpa yang asal. Kerana perubahan itu berlaku dah ratus tahun, ribu tahun, bukan ratus tahun lagi, dah ribu tahun. Bukan sejak zaman Nabi Muhammad dan bukan sejak kewafatan Nabi Muhammad SAW, bahkan di zaman Nabi Musa dan juga Nabi Isa lagi. Okey, terus ini telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Quran. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waj'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa nasu hazzan mimma dhukiru bih ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فبما نقضهم,
dan dengan sebab mereka membatalkan ataupun merungkaikan ataupun melanggar. Naqdi maknanya batal, langgar ataupun mungkiri. Mereka memungkiri mitsaqahum, akan perjanjian mereka. Maknanya orang Yahudi dan Nasrani ni mereka telah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak janji. Allah Taala berjanji suruh buat ni, mereka akur. Mula-mula mereka dengar, lepas tu mereka lawan. Dalam Al-Quran, ciri-ciri orang yang beriman, sifat pengikut Nabi, Allah Ta'ala kata sami'na wa ata'na. Adapun dalam Quran, Allah Ta'ala ketika membongkarkan keadaan orang Yahudi dan Nasrani, mereka kata sami'na wa asayna. Kami dengar, wahai Musa, wahai Isa, kami dengar, tetapi kami lawan. Maknanya perjanjian-perjanjian yang berlaku antara mereka dengan Allah, antara mereka dengan Nabi-Nabi yang terdahulu, semuanya dilanggar, semuanya dibatalkan. Mula-mula mereka terima, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala di antara janji-janji Allah ni, keadaan Allah Subhanahu Wa Taala berjanji dengan mereka, Allah Taala letakkan bukit Tur Sina atas kepala. Tak. Kalau kamu mungkir, kami hempukkan ugut sebagai satu ugutan daripada Allah. Masa tu okey, terima. Lepas pada tu dia lawan balik. Kalau dengan Allah Ta'ala dia mungkiri, kalau dengan janji dengan Nabi pun dia mungkiri, kalau perjanjian dengan orang-orang Islam yang lain, adakah orang Yahudi ahli kitab ni akan patuhi? Tak akan patuh. Kita tengok Israel apa yang berlaku. Perjanjian demi perjanjian yang mereka lakukan di antara mereka dengan orang Islam di Palestin. Jangan menceroboh, jangan menzalimi. Dia apa pun tak heran. Itu degil. Bila kita tengok orang Israel macam tu, maknanya keturunan dia macam tu lah lawan Nabi. Bahkan lebih dahsyat lagi. Kalau para Nabi mereka boleh bunuh, yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa qatlahimul anbiya'a bighairil haq. Mereka membunuh para Nabi bukan di atas alasan yang benar. Para Nabi mereka boleh bunuh, kalau orang biasa lagi boleh bunuh, lagi halal darah bagi mereka. Jadi Allah Ta'ala kata, dengan sebab mereka telah memungkiri janji perjanjian mereka, la'annahum, kami telah melaknat akan mereka. Apa maksud laknat? Laknat ini maksudnya cacian, kutukan. Laknat ini suatu kutukan, cacian supaya jauhkan diri daripada rahmat. Rahmat ni kasih sayang Allah. Allah Ta'ala laknat mereka, caci mereka, kutuk mereka dengan sebab beberapa kesalahan yang mereka lakukan, termasuklah mereka membatalkan perjanjian, merungkaikan perjanjian. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala melaknat mereka, Allah Ta'ala kata wa ja'alna qulubahum qasiyah. Kami jadikan hati-hati mereka, kami di sini adalah Allah, kami jadikan hati-hati mereka itu qasiyah, keras membatu, keras macam batu. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala kata batu-batu pun, batu yang keras itu terpancar air. Kan batu yang dipukul oleh Nabi Musa kan? 12 mata air. Batu-batu di tengah-tengah gunung ganang itu celah-celahnya ada sungai. Yang ketiga Allah Ta'ala kata batu yang di atas jatuh ke bawah. Min khasyatillah, kerana takut kepada Allah. Jadi sekeras-keras batu itu boleh memancar air, tetapi keras hati manusia ini lebih dahsyat daripada batu, kata Allah. Itulah hati perut orang Yahudi Nasrani. Keras hati. Bila keras hati ini tidak masuk hidayah, petunjuk di dalam hati mereka. Lalu Allah Ta'ala kata lagi, di antara sifat dan perangai mereka, yuharrifunal kalima am mawadi'ih. Mereka telah mengubah kalam-kalam Allah Ta'ala daripada tempatnya. Macam kita sebut tadi lah. Hatta tu mereka tukar hentah. Sifat-sifat Nabi, ciri-ciri Nabi, bentuk rupa Nabi macam mana disebut dalam Taurat dan Injil, semua mereka pindah, mereka ubah. Wa nasu hazzam mimma zukiru bih. Dan mereka telah lupa bahagian. Hazzam ni makna bahagian. Bahagian sesuatu yang diberi peringatan, yang mereka diberi peringatan dengannya. Maknanya peringatan-peringatan yang Allah Ta'ala sebut dalam Taurat Injil, semua dilawan, semua dibuat lupa, mereka abaikan.
perintah Allah, mereka melanggar akan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bila itulah kedudukan mereka, Yahudi di zaman Nabi Musa, Nasrani di zaman Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum." Kamu akan melihat, kamu akan mengetahui, wahai Muhammad, tentang pengkhianatan mereka. Hak ni yang Allah Ta'ala cerita ni perangai hak dulu, hak zaman Nabi Musa, Nabi Isa kan. Hak ada sekarang ni zaman Rasulullah, kamu akan nampak benda tu sama je. Pengkhianatan daripada mereka, khianat. Sebab apa berlakunya peperangan peperangan Ahzab. Di antara sebab berlakunya peperangan Ahzab dan beberapa peperangan yang lain kerana orang kafir Yahudi, Nasrani bergabung. Ahzab jamak daripada Hizbun, Hizbani Ahzab. 12 kumpulan kafir Quraisy, Yahudi, Nasrani bergabung lawan Rasulullah. Masa mula-mula ketika Rasulullah kuat, mereka tak ada kuasa. Bilangan mereka pun tak ramai. Kekuatan mereka dalam andaian mereka tak boleh nak lawan Rasulullah, orang mereka akur arahan Rasulullah. Lama-kelamaan dia merupakan mengukuhkan kumpulan kedudukan puak mereka bergabung. Mereka rasa dengan gabungan yang kuat ini, 12 kabilah, 12 kumpulan, Muhammad boleh tumbang, negara Madinah dapat ditawan. Mula-mula Rasulullah sampai ke Madinah, Rasulullah buat perjanjian-perjanjian orang kafir Nasrani dengan Yahudi atas dasar rakyat Madinah jangan lawan negara Islam, jangan menentang, kita sama-sama membina negara. Mereka akur peringkat permulaan. Bila mereka rasa mereka ada kekuatan, masa tu mereka lawan balik. Perangai ni Yahudi Nasrani ini daripada dulu, kini dan selamanya. Bila kita sebut perangai Yahudi Nasrani macam tu, ulama tafsir kata al-kufru millatun wahidah. Kafir ni satu agama. Hakikat perangainya satu. Duk sebut Yahudi Nasrani, Yahudi Nasrani, Yahudi Nasrani, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak reda, tak setuju orang Yahudi dan Nasrani kepada kamu sehingga kamu mengikut millah mereka, agama mereka, cara hidup mereka. Allah Ta'ala bagi amaran kepada Nabi dan umat Islam, bukan sahaja kena ada keraguan, kena sanksi terhadap orang Yahudi dan Nasrani, bahkan kafir-kafir yang lain. Kena ada waspada. Baik macam mana pun, baik-baik ada makna, dia akan jadi berlakon. Bila ada orang Islam nampak dah faham, cerdik, pintar, faham tentang strategi perancangan mereka, kejahatan mereka, mereka berlakon. Masuk dalam masjid pakai baju kurung kalau yang perempuan ni, yang orang lelaki pakai kopiah, bulan puasa buka puasa sekali, makan dalam talam, tak ada masalah. Bagus orang kata. Kalau yang pemimpin tu dia bagi derma, bantuan masjid, sekolah Arab. Hak cerita ni tak ada kena-mengena lah, yang orang masih hidup telah mati, tapi bacalah sejarah. Selain daripada Quran, pembongkaran yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dan baca sejarah. Mana ada orang kafir mempertahankan Islam, sayang kepada agama Islam, sayang kepada Allah dan Rasul. Sebab tu nak faham Islam, kena faham Quran. Kalau tidak, tak akan faham sampai kiamat. Tak akan faham sampai kiamat. Quran adalah Islam daripada Quran. Janganlah ada nampak baik, bagus. Israel dulu pun sama, sebelum dia tawan Palestin. Dia tak apa ada kuasa, dia buat baik dengan orang Islam. Semua kafir-kafir dalam dunia semua sama je. Sebab al-kufru millatun wahidah. Kita kata tak ada beza, sama je. Kalau masih kita kata ada beza, maka tak faham Quran lah. Dia duduk dalam kumpulan mana pun, dia mesti ada perancangan. Masa dia tak kuat, okey lah. Masa dia ada kekuatan, masa tu dia akan bertindak. Quran ini, sejarah yang dirakamkan, yang dipaparkan oleh Allah dalam Quran, dia akan berpanjangan sampai kiamat. Sampai tak ada sanksi langsung tak boleh. Sampai tak ada ragu langsung tak boleh. Kena ada sanksi ragu. Sebab itu kejahatan-kejahatan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran ini, dia akan berlaku sepanjang zaman. Jadi Allah Ta'ala kata, kamu akan lihat pengkhianatan mereka illa qalilan minhum. Kau cari sikit sangat boleh percaya.
Majoritinya kebanyakan tak percaya walaupun dia buat baik. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa aksaruhumul fasiqun minhumul mu'minuna. Ada juga yang sedar daripada Yahudi dan Nasrani, dia masuk Islam, beriman kepada Nabi. Wa aksaruhumul fasiqun, banyaknya fasik, jahat, kafir. Tapi ditanam kepada orang Islam, jangan curiga, yang tu bahaya. Sebab Quran suruh curiga. Sebab terbukti kejahatan. Kejahatan itu terbukti, macam-macam benda yang dilakukan. Lalu Allah Ta'ala kata fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wasfah, jangan ambil hiraukan. Maksudnya tak apalah, kamu buat jahat kepada aku, semoga Allah Ta'ala balas. Dalam waktu yang sama kena hati-hati. Maaf juga, tapi dalam waktu yang sama kena ada sanksi, kena ada curiga daripada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi akan orang-orang yang melakukan kebaikan. Kalau kita tengok ayat yang kita bacakan tadi, sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh para ulama, fabima naqdihim mitsaqahum ay bisababihi aqabnahum bi'iddati uqubatin. Dengan sebab mereka telah melanggar perjanjian dengan Allah Ta'ala, kami hukum mereka dengan beberapa jenis hukuman. Kami datangkan azab kepada mereka dengan berbagai-bagai bentuk azab. Macam-macam azab yang dikena kepada orang Yahudi dan Nasrani dan golongan yang kafir yang sewaktu dengan mereka. La'annahum, kami telah melaknat akan mereka, yakni taratnahum wa abadahum wa abadnahum min rahmatina. Kami telah menjauhkan akan mereka daripada rahmat kami. Tak ada kasih sayang Allah. Kita sebagai orang Islam ni hidup dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah Ta'ala. Sebab itu kalau kita faham maksud yang terkandung daripada Assalamualaikum, apa dia? Ucapan salam tu. Assalamualaikum, selamat sejahtera lah atas kamu. Suatu doa supaya bagi sejahtera, bagi rahmat. Allah Ta'ala datangkan rahmat, datangkan afiat. Kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebab Quran aja, bila orang bagi salam, Allah Ta'ala kata jawab lebih daripada ucapan salam yang disampaikan, ataupun sekurang-kurangnya sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sekurang-kurangnya macam tu. Tapi yang lebih baik Allah Ta'ala jawab supaya kita jawab lebih daripada apa yang disampaikan. Di dalam surah An-Nisa, apa dia ayat tu? Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila diberi satu tahiyah, maknanya ucapan salam, kamu jawab yang lebih panjang. Termasuklah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan sejahtera dan rahmat kepada orang yang bagi salam. Itu satu doa. Sebab manusia ni dia tak dapat hidup tanpa rahmat, tanpa kasih sayang Allah. Bukan sahaja orang Islam, termasuk orang yang bukan Islam, dia hidup dengan rahmat Allah. Sebab itu Imam Sya'bi ketika mentafsirkan ayat yang saya bacakan tadi, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, Imam Fakhrul Razi di dalam kitabnya Tafsir Al-Kabir, dia menakalkan pendapat Imam Sya'bi. Imam Sya'bi dalam fatwa, di dalam pandangan dan pendapat dia, kata orang kafir bagi salam boleh jawab Waalaikumsalam, bahkan boleh jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu orang tanya, kenapa orang boleh jawab macam tu? Dulu kita dah sebut kan alasannya. Dia kata alaisa fi rahmatillah ya'ishu, adakah tidak dengan rahmat Allah Ta'ala mereka boleh hidup? Kalau tanpa rahmat, semua orang tak boleh hidup. Bukan saja orang Islam, orang kafir pun tak boleh hidup atas dunia. Jadi kita boleh jawab Waalaikumsalam, selamat sejahtera kepada kamu, dan juga rahmat Allah Ta'ala terhadap kamu. Sebab yang bagi kesejahteraan siapa? Allah. Yang bagi rahmat kepada manusia siapa? Adakah rahmat itu kepada orang Islam sahaja, ataupun orang merangkumi semua manusia? Bukan sahaja merangkumi semua manusia, semua makhluk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan kepada alam. Allah bukan Tuhan orang Islam sahaja, bukan Tuhan kepada orang kafir sahaja, Tuhan kepada alam. Jadi dia sebut di sini kerana Allah Ta'ala laknat kerana mereka telah melanggar perjanjian dengan Allah. Wa ja'alna qulubahum qasiyah.
Kami telah menjadikan hati mereka itu keras. Ay ghalizatan la tujdi fiha mawa'idh. Kerasnya hati mereka itu tidak boleh masuk peringatan. Orang Yahudi ni ceramah lah, tak jadi apa. Ceramah, tazkirah, bagi pandangan, bagi teguran, tak jadi apa. Allah Ta'ala kata tak ada ruang hati mereka untuk menerima kebenaran. Sebab tu kita kena selalu berdoa pada Allah Ta'ala, jangan bagi jadi hati keras. Keras tak terima. Ceramah macam mana pun, bagi tazkirah, teguran, dia tak boleh ikut. Hati dia tak masuk kebenaran. Wala tanfa'uhal ayatu wan nuzur. Hati yang keras ni tidak boleh memberi manfaat oleh ayat-ayat Quran. Mana-mana ayat dan mana-mana peringatan. Nuzur ini peringatan. Kan Nabi SAW diutuskan untuk membawa peringatan. Ya ayuhan Nabi inna arsalnaka mubasyiran inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biizni wa sirajan munira. Kedatangan Nabi untuk membawa berita gembira dan menakutkan. Nazir, peringatan yang keras untuk manusia takut. Allah Ta'ala kata hati yang keras ini la tanfa'uha al-ayatu, tidak memberi manfaat akan hati yang keras oleh ayat-ayat. Semalam saya teringat ayat yang kita baca malam. Surah apa tu? Saya balik terfikir-fikir ayat tu. Fa bi ayyi hadisin ba'dallah wa ayatihi yu'minun. Surah apa tadi? Surah Jasiyah ayat 3 sehingga 6. Saya balik duk teringat ayat tu. Fa bi ayyi hadisin ba'dallah wa ayatihi yu'minun. Fa bi ayyi hadisin ba'dallah. Apakah perkataan yang lebih hebat daripada perkataan Allah dan ayat-ayatnya untuk mereka beriman? Maknanya tak padan lagi ke dengan ayat Allah, dengan Quran untuk manusia takut kepada Allah, untuk manusia beriman. Maknanya aku dengan ayat-ayat Quran pun duk cerita syurga neraka manusia tak beriman, ayat apa lagi yang boleh memberi manfaat? Kalau Yahudi disebut Taurat, dibaca, diterangkan, ditazkirahkan kepada mereka, tak ambil manfaat. Nasrani diterangkan isi yang terkandung di dalam Injil, diterangkan, dihuraikan oleh Nabi Isa AS, tak beriman. Umat Nabi Muhammad diterangkan Quran, tanda-tanda kebesaran Allah, tak beriman juga, tak percaya juga, tak takut juga kepada Allah. Ayat apa lagi Allah Ta'ala tanya? Weh, dahsyat. Kalau kita pun tak lut hati kita dengan ayat-ayat Allah Ta'ala, ayat apa lagi nak? Fa bi ayyi hadisin ba'dallah. Perkataan apa lagi selepas perkataan Allah? Wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, yu'minu, mereka akan beriman. Kalau Quran dengan peringatan Quran orang tak beriman, hak ceramah manusia biasa ni, taubat lahu mereka tak terima, taubat lahu mereka tak akan beriman. Dengan Quran pun mereka tak beriman. Jadi manusia ni nak apa lagi? Kalau Quran pun kamu tak boleh nak terima, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala cukup banyak, tak boleh nak terima, tak beriman, apa ayat nak baca? Apa ayat nak baca? Tak ada ayat. Orang kata ada pakar motivasi, bila dia ceramah ni boleh orang menangis habis. Tak ada lah. Quran ni habis lah. Kalau Quran tak boleh beriman, panggil pakar motivasi pun tak dia apa. Dan Allah Ta'ala dan para ulama tafsir menyebut kesan daripada hati yang keras ini, fala yurghibuhum tashwiqun, tidak menjadikan hati mereka itu gebentar, takut. Wala yuz'ijuhum takhwifun, tidak mencemaskan mereka apabila diberi takut. Tak cemas, tak gementar, tak takut. Tu penyakit yang cukup dahsyat kalau hati manusia jadi macam tu. Sebab kalau orang yang tak ada penyakit itu, dia masih ada iman. Ciri orang beriman, Allah Ta'ala kata, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri sifat orang beriman, disebut nama Allah, gebentar hati. Dibaca ayat Quran, bertambah iman. Orang terlombat, dia dengar orang baca Quran, dia bertambah iman. Kalau dia baca sendiri lagi bertambah. Tapi hati yang keras ni tidak dapat menggebentarkan hati mereka, menggerungkan hati mereka, tidak dapat mencemaskan hati bila diberi ayat-ayat Quran. Ditakutkan mereka dengan azab neraka, tak mencemaskan mereka. Bahaya hati yang macam tu. Baca Quran tak lut, tak jadi apa, tak masuk ke dalam hati. Dan Allah Ta'ala kata ini adalah suatu hukuman yang berat
Wa hadza min a'zamil 'uqubati 'alal 'abdi. Suatu hukuman yang berat hati jadi keras. Kesan daripada hati keras ni apa pun tak memberi kesan. Tazkirah, ceramah, baca Quran, baca hadis tidak memberi kesan kepada hati. Kalau kita tengok para sahabat kan, hadis yang selalu kita baca, Hanzalah bila dia jumpa Abu Bakar dia kata, ya Abu Bakrin nafaqa Hanzalah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Sahabat kamu yang nama Hanzalah ni dah jadi munafik. Abu Bakar terkejut, orang yang baik, ahli syurga. Berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang lain, Hanzalah ni banyak sumbangan kepada agama Islam, banyak kelebihan dia. Dia kata aku ni munafik. Dia mengaku diri dia munafik. Abu Bakar tanya, kenapa kamu kata kamu munafik? Kerana aku bila dengar ceramah Rasulullah, duduk dalam majlis ilmu, hatiku gemetar. Rasulullah cerita syurga neraka ka'annahu ra'yal aini, macam nampak je syurga neraka depan aku. Bila aku balik ke rumah, bergaul dengan orang, hati dah jadi lalai balik, tak ingat, tak khusyuk sebagaimana berada di dalam majlis Nabi. Abu Bakar pun tak boleh nak selesai masalah dia, bawa jumpa Nabi. Dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah nafaqa Hanzalah. Wahai Rasulullah, sahabat kamu yang nama Hanzalah telah jadi munafik. Dia pun cerita sebab apa? Sebab begini-begini lah alasan yang sebagaimana yang dia beritahu kepada Abu Bakar tadi. Duduk dalam majlis Nabi ni khusyuk, balik dia jadi lalai balik. Rasulullah kata memang macam tu, walakin sa'atan wa sa'atan. Kalau begitu, kalau sentiasa khusyuk sepanjang masa, la tasaffat hukumul malaikatu, malaikat akan salam dengan kamu. Hebat manusia perangai macam malaikat, maksudnya sentiasa khusyuk, tak ada lalai langsung. Atas nama manusia, memang kadang-kadang takut, dia moyok duduk dalam majlis ilmu, dia rasa gerun, gementar, lepas tu dia lara balik. Itu sifat manusia, itulah manusia, kalau tidak malaikat. Tetapi macam mana nak bagi sentiasa ingat? Ikatkan diri kita dengan majlis ilmu, selalu membaca Al-Quran, peringatan-peringatan daripada Allah Ta'ala. Hati kita tu dapat diikat dengan tazkirah, supaya hati kita ni tidak lalai. Okey, terus. Penjelasan tentang hukum hakam umum. Al-Quran mengandungi penjelasan tentang hukum hakam yang umum, yang sesuai untuk manusia di sepanjang zaman, dan semua umat yang mengandungi jaminan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sekiranya ia dipahami dengan tepat dan haknya ditunaikan sepenuhnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Maksudnya, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, yakni agama Islam, dan memberikan berita yang mengembirakan orang-orang yang beriman yang mengerjakan amalan soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara. Maksudnya, dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sebaliknya Al-Quran tidak menambahkan orang yang zalim disebabkan keingkaran mereka, melainkan kerugian jiwa. Jadi kalau kita tengok sebahagian lagi bentuk ayat Quran selain daripada sejarah lampau dan apa yang berlaku yang akan datang, sehingga suasana yang berlaku pada hari kiamat diberitahu dalam Quran, membongkarkan kejahatan ahli kitab, menceritakan perangai kaum yang terdahulu yang telah kita bahas pada pelajaran kita yang lalu, termasuk daripada apa yang terkandung dalam Quran. Sebab tu kata Quran ni syumun, sempurna, merangkumi semua sudut dan aspek di dalam kehidupan manusia. Sebahagiannya Allah Ta'ala cerita tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan syifa. Apa maksud syifa? Maknanya kesembuhan. Kesembuhan. Allah Ta'ala cerita dengan berkat ayat Quran ni, manusia penyakit yang dihidap kepada manusia boleh jadi sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Tadi kita baca di dalam ayat 9 surah Al-Isra kan. Ayat yang berikutnya ayat 14 surah Taubah, qatiluhum yu'azzibuhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Perangilah mereka, nescaya Allah
akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu. Allah Ta'ala menyiksa manusia dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Islam di dalam peperangan. Jadi orang Islam itu membunuh orang-orang yang menjadi musuh-musuh Allah yang terdiri daripada orang kafir. Dan Allah menghina mereka dan menolong kamu terhadap mereka dan melegakan hati orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini disebut wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Allah Ta'ala memberi kesembuhan kepada hati orang yang beriman. Selain daripada sembuh penyakit, sembuh hati. Di antara penyakit zahir dan penyakit batin. Penyakit batin ni yang paling berat, iaitu penyakit hati. Hati tak tenteram, gelisah. Ditenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebab kita membaca ayat Quran. Sebab ayat Quran dia termasuk di dalam zikir. Kan zikir ini Allah Ta'ala kata ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Jadi ayat Quran adalah ayat-ayat zikir. Ayat Quran itu sendiri adalah zikir. Sesiapa yang melazimi membaca Al-Quran, hati dia akan ditenangkan oleh Allah kerana dia termasuk di dalam zikir. Ayat yang berikutnya surah Yunus ayat 57. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran daripada Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang memikirkan. Ayat yang berikutnya, yakni ayat syifa, summa kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki zulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifa'un linnas inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu daripada perut lebah yang keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Ini dia cerita khasiat kelebihan madu lebah. Dapat menyembuh beberapa jenis penyakit. Khasiat kelebihan madu lebah. Ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Di antara khasiat kelebihan madu lebah ni apa tuan-tuan? Tuan-tuan tahu tak? Di sudut pengalamannya, saya pernah berlaku beberapa kali sakit perut cirit sampai lebih daripada 6 kali, pernah sampai 12 kali cirit dia sampai keluar air, sakit perut. Berlaku di tengah malam masa saya duduk di taman piano dulu. Tiba-tiba saya teringat nak makan ubat pun tak ada di rumah. Saya teringat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ketika guru saya mengajar dulu. Disebut dalam bab makanan dan minuman ini, ada seorang sahabat dia pergi mengadu kepada Rasulullah bahawa perut abang dia sakit. Rasulullah kata isqilahu asalan. Kamu pergi minum madu? Dia pun balik bagi minum abang dia minum madu. Lepas tu mari kali kedua, dia kata sakit lagi, tak sembuh. Lepas tu Rasulullah kata isqilahu asalan, bagi dia minum kali kedua. Minum tak sembuh lagi, sakit lagi. Lepas tu kali ketiga, Rasulullah kata minum lagi. Sadaqallah, kali ketiga datang, wa kadhiba batnu akhika. Benar kata-kata Allah yang menipunya perut abang kamu tu, menipu. Sebenarnya sembuh dah. Bukan tak sembuh. Allah Ta'ala dijamin sebut dalam Quran. Ataupun kita minum, dia akan jadi penyakit, makan sesuatu ubat ataupun minum sesuatu ubat ni lebih daripada kadar dia, had dia akan jadi sakit. Lebih teruk. Sebab tu dalam farmasi ke doktor dia bagi ubat dos-dos yang tertentu berdasarkan kepada kesesuaian sakit yang kita hidap. Bukan bagi lebih dia lebih mudarat. Jadi dalam hadis ini sebut kalau sakit perut minum. Saya teringat hadis tu, saya minum serta-merta. Kebetulan adalah satu sudu di rumah tu, madu asli. Minum serta-merta. Subhanallah. Tak apa tahun selepas pada tu berlaku lagi sakit perut cerit. Kebetulan ada dalam madu, saya minum lagi serta-merta. Terus hilang pembelahan. Oh, saya kata betul lah.
Memang betul lah Quran sebut. Takkan Allah Ta'ala nak tipu. Sadaqallahul azim, telah benar kata-kata Allah Ta'ala yang maha agung kan. Nabi pun sebut macam tu. Ini khasiat madu tuan-tuan, kena ada, setiap rumah ada madu. Malam ni kalau saya jual madu confirm habis Saya kempen ni sebab saya tak jual. Kalau saya jual saya tak kempen. Takut jadi bukan jual madu, takut jual agama. Jadi tuan-tuan boleh cari madu asli kepada sesiapa. Cuma saya ada tengok dalam YouTube lah, ada ustaz dia jual madu. Dia kata cara minum madu yang betul, diminum segelas. Satu gelas tu madu diminum habis. Yang tu cirik lah, balik confirm cirik. Makan ni sekadar keperluan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Lebih ni makan ubat pun sakit. Makan minum secara berlebihan penyakit. Makan ubat pun sama. Sebab tu Allah Ta'ala kata makan minum tetapi jangan lebih, jangan berlebihan. Oh, ni dia pergi minum secawan. Satu cawan madu tu dia minum, dia tunjuk kat orang, ini cara minum madu yang betul, cara minum sunnah. Rasulullah tak ajar macam tu, dia yang ajar. Sebab tu kata-kata ustaz ke, maulana ke, ustazah ke kena tapis juga. Sebab ustaz maulana ni dia bukan nabi. Kadang-kadang cakap betul, kadang-kadang salah. Semalam saya dapat maklumat, satu ustaz ceramah di satu masjid, kalau kita sapu tubuh badan kita daripada air tangisan dengan sebab taubat, diharamkan jasad dia masuk neraka. Siapa-siapa yang qiyamul lail, kalau dia menangis kan kerana takut kepada Allah, air mata tu kita ambil sapu kat badan kita, diharamkan masuk neraka. Oh, senang. Tak payah sembahyang, puasa, ibadat, bermujahadah, sapu air mata orang menangis boleh masuk syurga. Diharamkan masuk neraka. Oh, dia sebut dengan confirm tu. Dahsyat betul. Sebelum ni saya dah cerita kan, air janggut Nabi sebotol RM30. Sebesar botol yang dia jual tu sebesar yang duk jual minyak badang tu. Minyak gamat masa tu RM30. Orang masjid beli habis. Sebab nak masuk syurga punya pasal air janggut Nabi ni. Tu berat tuan-tuan. Tuan-tuan mengaji kena tapis juga, jangan terima semua. Sebab maklumat daripada manusia ni ada betul ada salah. Yang confirm betul Quran hadis lah. Hak saya cakap pun belum tentu semua betul. Keluar dari mulut saya ni Quran hadis betul. Kalau daripada nafsu, daripada syaitan tak betul. Sebab tu penceramah yang kita dengar okey, tak ada masalah, tetapi kita ambil yang baik. Allah Ta'ala ajar kita dalam Quran, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang baik tu dia dengar perkataan-perkataan, hak dia dengar banyak perkataan lah, banyak kalimah, banyak ucapan, dia dengar banyak, tetapi hak nak terima ahsana, hak paling hak baik. Hak baik itu apa dia? Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran daripada Allah. Hak benar tu benar yang daripada Allah, daripada Quran, daripada hadis Nabi. Okey, tadi kita baca sebahagian daripada ayat-ayat syifa yang terkandung di dalam Al-Quran. Okey, terus seruan ke arah berakhlak mulia. Al-Quran mengajak manusia kepada akhlak yang mulia, seperti sabar, bersifat benar, amanah, adil, muamalah yang baik, memelihara hubungan dengan jiran, menunaikan janji, mengajak kepada ma'ruf, melarang perkara munkar, dan lain-lain yang boleh membangunkan umat dan mengangkat mereka ke satu tingkatan yang paling tinggi, sama ada dari segi kemuliaan maupun kepimpinan. Okey. Sebahagian isi yang terkandung dalam Quran ini suruh orang buat baik. Manusia yang paling baik adalah Allah Ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad mempunyai budi pekerti yang sangat agung. Jadi bila Nabi SAW mulia, akhlak dia hebat, akhlak Nabi ini diiktiraf oleh Allah Ta'ala. Sebab Nabi sendiri dididik, diasuh oleh Allah. Jadi kita nak ajak orang buat baik, kita kena baik dulu lah. Nabi nak ajak orang supaya memperbaiki akhlak-akhlaknya, dia perbetulkan akhlak dia dulu dengan dia beruzlah sebelum dia dilantik menjadi Nabi. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk memperbaiki akhlak manusia. Sebelum Nabi perbaiki akhlak manusia semasa berada di zaman jahiliah, macam-macam fake perangai mereka lah, bunuh orang, seksa, minum arak, judi, macam-macam hal dia mau buat kan. Dah masuk Islam, jadi sebaik-baik manusia. Sahabat-sahabat tu semua kafir mereka tu.
Sebelum Islam semua kafir. Bila duduk dalam suasana kafir jahiliah lu, macam-macam jahat dia mau buat. Cuba tuan-tuan tengok. Bila dah masuk Islam, Nabi asuh, tarbiyah, didik mereka, mereka menjadi manusia yang paling baik selepas Nabi. Sehingga Allah Ta'ala sebut kuntum khaira ummatin. Dahsyat. Tadi kita sebut pengiktirafan Allah Ta'ala terhadap Nabi. Yang kedua, pengiktirafan Allah terhadap sahabat-sahabat Nabi. Kuntum khaira ummatin. Kamu sebaik-baik umat. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata mereka redha kepada Allah, Allah Ta'ala redha kepada mereka. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum mardu'an. Sahabat-sahabat ni semua Allah Ta'ala sebut, ajar kita sebut radhiyallahu anhum. Sebab itu ulama-ulama hadis kan, bila disebut nama para sahabat, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semua radhiyallahu. Nak menunjukkan satu pengiktirafan, satu pengakuan daripada Allah. Allah Ta'ala redha kepada mereka dengan sebab budi pekerti mereka yang sangat hebat, yang diasuh, dididik sendiri oleh Nabi SAW. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.